Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini kita akan teruskan kepada bab ke-13 daripada buku Qawaid Dakwah karya Dr. Hammam Said yang bertajuk dakwah itu adalah perniagaan yang mulia, tidak boleh dijual beli dengan habuan dunia. Jadi kenapa agaknya penulis memasukkan tajuk ni dalam buku kaedah-kaedah dakwah? Maksudnya benda dia penting di mata penulis. Mungkin juga penting, bukan mungkin, memang penting pada kita semua yang mahu bergelar pendakwah. Bagi Ana, tajuk ni lebih kepada bab keikhlasan. Antara bidang-bidang ataupun tempat-tempat yang mana kita perlu sensitif untuk menjaga keikhlasan. Itu tentang ganjaran lah, ataupun habuan dunia. Kalau kita tengok ayat-ayat Al-Quran sendiri, banyak ayat yang merakamkan bagaimana Rasulullah SAW sendiri sebut, aku tidak meminta balasan daripada engkau atas dakwah ini. Maksudnya daripada kita lah. Tapi sesungguhnya ganjaran tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang bagi ganjaran lebih baik daripada Allah, betul? Dan apabila Rasulullah SAW sendiri tidak bergantung pada ganjaran, itu menunjukkan dia sendiri sebagai seorang pendakwah yang ikhlas. Macam tu juga ada ayat-ayat yang lain yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bercakap untuk Rasulullah, menyindir ataupun bertanya kepada kaum kafir Quraisy. Dia kata, adakah mereka tidak beriman? Ataupun apakah yang menyebabkan mereka tidak beriman? Adakah kerana engkau Nabi Muhammad meminta ganjaran daripada mereka? Dekat dalam soalan ni kita boleh memikirkan sesuatu atau banyak perkara yang kita boleh fikirkan. Antara penyebab dakwah tu terhalang, ataupun antara penyebab yang mengganggu kelancaran dakwah pun antaranya adalah benda-benda kita bagi sebagai ganjaran ataupun habuan. Okey. Jadi penulis memulakan tajuk ni dengan membawa kita menyedari hakikat dakwah ni sebagai tugas yang paling susah. Bukan paling susah lah, tugas yang susah, yang banyak dugaan berbanding tugas-tugas yang lain. Jadi fokus utama bila masuk dalam dunia dakwah bukanlah kesenangan, bukanlah habuan, bukanlah ganjaran, tapi nak memikul beban amanah yang berat. Apabila kita fokus kita dah setting dengan betul, insya-Allah langkah-langkah kita pun akan mudah dipimpin. Kalau dari awal lagi kita masuk dalam dunia dakwah dengan mindset nak dapatkan sesuatu, ganjaran dunia, akan adalah ujian-ujian lain yang bersifat keduniaan, kan? Jadi daripada sini, daripada memahami nature dakwah tu, penulis membawa kita betul-betul cuba mengikhlaskan hati, menjaga diri daripada mengharapkan ataupun menginginkan ganjaran dan habuan dunia dalam bentuk apa-apa pun. Tak semestinya dalam bentuk duit ataupun hadiah ataupun ganjaran, tapi juga dalam bentuk keinginan-keinginan dalam hati yang orang tak nampak. Contohnya, inginkan orang pandang, orang hormat, orang hargai, dan kemasyhuran contohnya. Benda yang kadang kita rasa macam kita kena jadi influencer, kena ada banyak follower supaya dakwah ni sampai pada lebih ramai orang. Ya, memang betul, kemasyhuran antara salah satu benda penting zaman ni. Namun itu bukanlah benda yang kita nak capai. Maksudnya bukan fokus utama. Dia boleh terjadi, boleh difikirkan, boleh diusahakan, tapi bukanlah benda yang sangat-sangat diingini. Bukan benda yang diingini, bukan benda utama dalam dakwah. Ia boleh terjadi sendiri, tapi bukan benda yang boleh dipinta, supaya kita dapat menjaga keikhlasan. Jadi penulis menyenaraikan
Daripada situ, apa kelebihan-kelebihan dan manfaat jika para pendakwa ni cuba menjaga diri daripada meminta ganjaran dan habuan dunia. Antaranya yang pertama adalah persepsi masyarakat. Sebab apabila pendakwa tu berdakwah dan meminta ganjaran, dah terletak dalam mindset orang yang menerima tu, macam pendakwa ni menjadikan dakwah tu medan untuk mencari rezeki ataupun medan untuk mencari duit, kan? Menjadikan dia satu pekerjaan. Contohnya yang berlaku dekat Malaysia apabila penceramah-penceramah sukarelawan contohnya pergi ke masjid-masjid yang ada ilmu dan tauliah lah, pergi ke masjid-masjid nak berdakwah dengan sukarela. Tapi AJK masjid datang, AJK masjid tanya, sebelum ustaz mula ni berapa ustaz charge, nak tanya. So benda persoalan macam ni kadang-kadang buat kita rasa janggal. Tapi benda tu sebenarnya jadi kebiasaan. Sebab masyarakat dah rasa terbiasa. Dan sama ada ia satu bentuk penghargaan ataupun satu bentuk amalan, tidaklah kita tahu. Tapi benda tu jadi kebiasaan, kadang-kadang buat kita rasa segan. Jadi apabila kita tidak meminta apa-apa ganjaran, dia macam menjadikan kita lebih mudah mendekati masyarakat. Hilang satu barrier, kan? Barrier officially, apa tu kita panggil, barrier apa, tak ingat perkataan dia, protokol rasmi lebih kurang, kan. Jadi bila ada protokol-protokol macam ni, kita sedikit menjauh, tapi kita sedar, kan. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila pendakwah menjaga diri, bila anda sebut menjaga diri ni, maksudnya menjaga diri daripada habuan, meminta habuan dan ganjaran lah. Dia akan menjaga ketulinan dakwah. Sebab ada orang ataupun ada kerja-kerja yang kita buat yang bergantung pada ganjaran. Dapat ganjaran baru kerja jalan. Ataupun motif utama kerja tu adalah ganjaran. Kalau tanpa ganjaran tu, tak adalah kerja tu. Sedangkan dakwah berbeza, kan. Kita tidak berada di jalan dakwah ni, motif utama kita bukanlah mendapatkan duit ataupun mendapatkan habuan dunia. Kita dah tahu niat kita dari awal. Jadi apabila kita menyahkan motif-motif lain selain daripada motif awal tu, yang kita dah sebut pada bab-bab awal, jadi terjagalah ketulinan dakwah tu, insya-Allah, kan. Dan kita cuba untuk mengelak daripada kekurangan dan kecacatan yang lahir daripada keinginan untuk mendapatkan habuan dunia. Contohnya, kadang-kadang semangat kita turun naik berdasarkan turun naiknya ganjaran dan habuan, kan. Kita tak nak benda tu berlaku, ataupun dipanggil, mungkin lebih sikit perkataan ni, materialistik. Jadi bukan itu neraca kita dalam bergerak. Bukan itu harapan pertama. Kalau contohnya memang selalunya orang akan bagi ganjaran dalam ceramah-ceramah ataupun dakwah ataupun turun padang dan sebagainya. Tapi contohnya pada satu program tu tak ada langsung bajet. Kalau pendakwah tu mengambil peluang itu sebagai peluang dia untuk menyampaikan dakwah dia akan gunakan peluang tu sebaik-baiknya, walaupun tanpa habuan dunia. Dan semangat dia tetap ada. Itu yang kita nak. Dan seterusnya, antara manfaat apabila pendakwah tu menjaga diri daripada habuan dunia ni adalah menutup pintu-pintu kepada berlakunya benda-benda yang kita panggil sebagai menjual agama, menunggang agama, mempergunakan agama di jalan yang salah, ataupun digunakan oleh orang yang berkepentingan. Benda-benda yang kadang-kadang tak terasa tetapi ada. Dan seterusnya adalah mengelak daripada adanya unsur, benda ni tak ditulis lah tapi lebih kurang yang anda faham,
unsur terhutang budi. Sebab bila kita diberi sesuatu, kita biasanya akan terhutang budi kepada pemberi, ataupun kita rasa ada sedikit rasa keperluan untuk mengikut arus ataupun jalan yang ditentukan oleh seseorang. Macam kita ni dah dirangkakan, sedangkan dalam dakwah ni penting untuk kekal tanpa dikawal oleh kepentingan sesiapa kan. Kita panggil bebas. Jadi apabila kita contohnya terhutang budi pada seorang disebabkan ganjaran yang diberikan, kemungkinan besar kita perlu atau kita terasa kita perlu mengikut syarat-syarat ataupun mengikut keinginan tuan yang memberi tu. Jadi benda ni kita cuba untuk elakkan, sebab kita nak menjadikan dakwah ni tiada terganggu oleh simpang siurnya. Oh, malam ni kita ada banyak gangguan bunyi kapal terbang, bunyi motor tadi kan. Tapi tak apa, insyaAllah kita cuba sampaikan yang mana kita boleh. Dan seterusnya, manfaat dakwah apabila pendakwah tu menjaga diri dia adalah kita sendiri mengikutlah apa yang ditunjukkan oleh para nabi, para salafus salih, para sahabat sendiri, yang mana mereka ni tidak bergantung pada orang, tidak bergantung pada orang dalam kehidupan. Itu menunjukkan pendakwah tu adalah pendakwah yang kuat peribadi dia, berdikari. Kan dia tidak menjadikan dakwah ni punca rezeki. Dia berusaha sendiri, berniaga sendiri, mencari rezeki dengan tangan dan titik peluh sendiri, tidak mencampur adukkan. Itu menunjukkan kemuliaan peribadi lah dalam satu keadaan kan. Ini akan disebut nanti dalam bab maruah kan. Jadi perkara-perkara ini disentuh antaranya sebagai cara untuk menjaga maruah. Tadi disebut maruah kan. Maruah ni apa? Sebab kata Imam Mawardi, maruah ni adalah jati diri ataupun himmah, semangat kan, yang mana didirikan oleh kesucian hati, kesucian peribadi dan juga sifat menjaga diri. Kesucian bermaksud mengelak daripada melakukan benda yang haram, benda dosa dan sebagainya. Dan menjaga diri pula adalah mengelak daripada mengharapkan ganjaran dan pemberian orang lain. Dua unsur ni lah yang menjadikan maruah seseorang tu terjaga. Maruah ni lah yang tempat yang kita bergantung. Miskin mana pun kita, apa mana pun, apabila maruah tu masih ada, kita masih boleh berdiri tegak atas muka bumi ni. Kita panggil apa dalam bahasa Inggeris? Walk tall. Itu antara benda yang paling penting dalam setiap manusia. Dan maruah lah benda yang kita panggil apa? Aset seorang pendakwah. Benda yang penting. Sebab peribadi seorang pendakwah tu sentiasa dilihat oleh para pendakwah, para madu'u kan. Benda ni pernah kita belajar sebelum ni, dalam kaedah sebelum ni. Jadi apabila pendakwah tu menjaga peribadi dia dari sudut yang ini, yang tidak mengharapkan ganjaran dan habuan dunia, dia akan menjadikan diri dia sendiri satu kuduah yang baik. Dan orang akan tertarik tau, masyarakat akan tertanya, dia ni walaupun tak bagi apa-apa, masih semangat. Dia akan buat orang tertarik dengan dakwah. Selain daripada tertarik dengan pendakwah tu, tertarik dengan dakwah tu sendiri. Apa yang ada dalam dakwah ni yang menyebabkan pendakwah ni terus bersemangat? Mesti ada sesuatu. Sebab agama kita ni agama yang dia sendiri adalah punca motivasi. Tak perlukan motivasi lain kan. Jadi itulah yang menjadi kita punya panduan.
itulah apa yang ditekankan oleh penulis dalam kaedah ini. Kaedah dakwah itu adalah perniagaan. Bila kita sebut perniagaan ni, perniagaan kita bukan perniagaan dengan makhluk, perniagaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Keuntungan yang kita cari bukan keuntungan di dunia ni, tapi keuntungan di negeri abadi nanti. Semoga kita dibangkitkan dan kita boleh nampak lah keuntungan tu kan. Keuntungan dunia ni hanya sementara, tak terbayar pun dengan kebaikan dan ganjaran utama dakwah tu kan. Pengorbanan yang kita bagi atas muka bumi ni untuk dakwah, untuk agama Islam, tak sama harganya dengan pengorbanan yang kita bagi untuk urusan dunia. Jadi apabila kita memahami ni, insyaAllah kita cuba untuk menjaga keikhlasan, cuba untuk terus bergerak dalam dakwah apapun cabarannya, dan terus boleh menjadi seorang yang memiliki peribadi yang terjaga, bermaruah, agar Islam yang kita pikul ni pun kita dapat jaga dengan baik, insyaAllah. Sekian saja, insyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.